Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. InsyaAllah malam ini sekali lagi kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waja'at sakaratul maut, dan datanglah, sesungguhnya telah datanglah akan sakaratul maut, itu yang sebenar. Maknanya kematian ini suatu perkara yang pasti. Kematian suatu perkara yang benar, yang memang pasti berlaku kepada semua makhluk yang hidup. Setelah kita hidup di alam dunia ini beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dinamakan dengan kematian. Setelah kematian, ada beberapa alam yang kita lalui sebelum sampai ke destinasi. Alam yang pertama setelah alam dunia ini, kita akan menuju ke alam barzah ataupun alam kubur. Setiap alam ada fitnah dia, setiap alam ada ujian dia, setiap alam ada yang kita lalui. Maka setelah kita dikuburkan, maka banyak hadis-hadis mutawatir yang menegaskan tentang fitnah kubur ini, tentang pertanyaan dua malaikat. Artinya di mana pun kita dikebumikan, pastinya ada fitnah kubur, pastinya ada soal munkar dan nakir. Tak lepas tuan-tuan. Sebab itu bila saya nguruskan jenazah, kadang-kadang bila kata, kenapa nak bawa balik tuan kampung, tanam sinilah, ke bumi sinilah kan, sama je. Malaikat yang tanya pun tu malaikat dia, mana ada malaikat lain lah kan. Tapi nak bawa balik jugalah. Kalau ikut sunnahnya tuan-tuan kan, mana meninggal situlah ke bumi. Daripada ayahnya Nabi SAW, Abdullah, meninggal di Madinah, maka dia dikebumikan di Madinah, di rumah An-Nabirah.
ibunya Aminah meninggal dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Mekah, yang bernama Al-Abwa, meninggal di Abwa, dikebumikan di Abwa. Tapi kita ni kadang-kadang meninggal di Kuala Lumpur nak bawa balik ke Johor, meninggal di Kuala Lumpur nak bawa balik ke Kelantan. Tak tahu apa sebab. Dia kata senang, waris semua duduk sana, nak datang tengok tak tengok-tengok pun kan. Masa hidup pun tak datang tengok, apatah lagi dah meninggal kan. Waktu hidup pun kadang-kadang tak ada saudara mara ziarah kita, anak buah ziarah kita kan, apatah lagi dah meninggal. Sementara hidup ni pun anak buah yang ramai pun berapa kali datang rumah kita ziarah pak saudara, berapa ramai, berapa kali agak-agak kan. Jangankan ziarah, nelipun pun jarang kan. Buat video call jauh sekali lah kan. Berapa ramai anak buah kita, cucu saudara kita. Kita ni ramai anak buah, ramai cucu saudara kan. Silat-silat tak kenal pun kita kan. Kita tak kenal dia lah, cucu saudara. Sebab anak buah yang kahwin dapat anak mana pernah bawa jumpa kita. Ni Pak Lang anak saya ni kan, pangkat cucu lah kat Pak Lang ni. Payah tuan kan. Kita lah nanya ni anak siapa ni? Anak si Anu. Oh dah anak engkau. Oh pangkat cucu kan. Akhir zaman ni besok silap-silap selisih baru pun dia nanya kita, tak nampak ke cik? Cik dia panggil lah. Padahal kita tok saudara dia kan. Padahal kita ni tok saudara dia besok kan. Tok saudara dia lah kan. Selisih baru sekarang punya budak bukan boleh kira kan. Dan kan. Selisih baru dia nanya, tak nampak ke cik? Aduh, kalau elok lah rupanya dia sound tu tok saudara dia. Tak mustahil tentu akhir zaman akan terjadi perkara ini kan. Sekarang ni pun kita cucu saudara ramai rasanya kan. Tapi kita pun tak kenal dia. Sebab dia pun tak pernah datang bawa mak kita kan. Tapi bila meninggal sibuk nak bawa balik kampung. Nanti waris nak tengok, nanti nak pergi ziarah kubur senang. Tak ada. Bukan suruh ziarah sangat, suruh sedekah Fatihah pun susah kan? Tak payahlah ziarah lagi tuan-tuan. Dari rumah je lah Al-Fatihah. Susah tuan-tuan kan? Tapi nak buat macam mana? Dia suruh hantar, saya hantar je lah. Kadang 2 pagi sampai 3 pagi sampai kan. Tapi tuan-tuan, hadis terlalu banyak membicarakan tentang fitnah kubur ini. Banyak sangat hadis membicarakan tentang fitnah kubur. Hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Al-Syaikhan, oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis, kata dia melalui Qatadah radhiyallahu anhu, melalui Qatadah Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba telah dimasukkan ke kubur, bila kita mati tuan-tuan, dah selesai urusan mandi, urusan pengkafanan, urusan salat jenazah, maka kita akan dibawa ke perkuburan, maka kita akan dikebumikan. Jadi orang yang mengantar ni telah kembali pulang. Ahli waris yang mengantar, orang yang mengantar, dia tak tunggu lama lah, ke bumi, lepas talqin balik. Yang tunggu siapa? Kok ada amalan, dialah yang tunggu kita lah. Kok ada amalan, dia tunggulah kita. Kok tak ada amalan, tak ada lah nak tunggu. Siapa nak tunggu? Doa seorang-seorang. Kata Nabi, pasti dia akan mendengar suara mereka. Orang yang mati ni setelah dikebumikan, orang yang hidup balik, tinggallah. Tapaknya masih didengar oleh orang yang meninggal. Oh, dah balik lah buat ni. Semua dah balik lah. Kemudian datang kepadanya 2 malaikat berkata kepadanya, apa kata malaikat? Bagaimana pendapatmu mengenai orang ini? Menurut Ibnu Mardawih,
Pertanyaan itu berbunyi, bagaimana pendapatmu mengenai orang yang berada di hadapan kalian yang dipanggil dengan nama Muhammad ini? Ni orang, apa pendapat engkau? Ada pendapat dalam hadis ini disebut, dia bagi tahu, ni Muhammad, apa pendapat kamu tentang Muhammad ini? Ya. Maka kata Nabi, jika dia orang beriman, jika dia orang mukmin, dia akan kata, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba sekaligus Rasulullah. Bukan pasal Tok Imam aja, tak ada. Bukan pasal Tok Bilal aja, Tok Imam aja atas kubur dia boleh jawab tu, tak ada. Bukan pasal tu. Kita memang ajar atas kubur tu kan, wahai si Fulan bin si Fulan, sesungguhnya kamu telah dikembalikan kepada Allah dan kamu telah meninggalkan segala kenikmatan duniawi ini, dan sebentar lagi kamu akan didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir yang akan bertanya kamu, janganlah kamu gerun dan gentar, sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Itu yang ngajar atas ni kan. Yang ngajar atas ni sedap lah cakap kan, jangan gerun, jangan gentar. Sebab dia duduk di atas. Yang di bawah kata kau tak gerun, tak gentar, mam cuba turun tengok. Tengok boleh jawab, kau tak boleh jawab kan. Sedap, ngajar memang sedap. Atas tu, atas ni cakap, dia duduk bawah. Jenazahnya duduk di bawah, dia duduk di atas kubur, sedap lah cakap kan. Sesungguhnya dia makhluk seperti mana kamu juga. Sedap kan. Kalau mayat tu boleh jawab, mam turun mam, tengok mam. Tengok gerut tak gerut kan. Maka dia datanglah tanya, kalaulah dia ni orang beriman. Pasal itu Nabi kata, jika dia orang mukmin. Bukan pasal tu imam aja, tak ada. Bukan pasal orang di atas mengajar, tak ada tuan-tuan. Jika dia orang beriman, kata Nabi, dia akan kata, aku bersaksi bahawa dia adalah hamba sekaligus Rasulullah. Ni kena faham tuan-tuan. Jawab ni pasal apa? Mati dalam keadaan beriman. Boleh jawab lah. Kalau mati tak beriman, wal'uzubillah lah, tak boleh jawab lah. Macam mana mati beriman ni? Mati yang dapat menyebut kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalam, kata Nabi, dakhala jannah. Ada harapan untuk masuk syurga Allah. Bila dia mati, dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini yang pertama kata Nabi. Kemudian dikatakan kepada dia, lihatlah tempatmu di neraka. Ni neraka kata malaikat. Kemudian Allah Ta'ala menggantikan dengan tempat bagimu di syurga. Dapat jawab hak ni, dah tunjuk dah. Dapat jawab, ni siapa? Ini Muhammad. Ni siapa? Muhammad, aku bersaksi dengan dia, dan dia ini hamba sekaligus Rasulullah. Kata Nabi, Allah Ta'ala dah tunjukkan, ni tempat. Kau tahu tak, kalau kau tak dapat jawab, ni neraka. Tapi Allah Ta'ala gantikan tempatmu, kata Nabi, dengan bagimu ini syurga. Pasal kau boleh jawab. Nak boleh jawab, tak boleh jawab, tu masing-masing lah tuan-tuan. Lalu dia melihat kedua-dua tempat, satu neraka, satu syurga. Ala kulli hal, dia dah tahu dah bahagian dia kat mana. Apa bahagiannya? Malaikat dah tunjuk, ni bahagian kamu, syurga. Hadis yang lain kata, disebutkan kepada kami bahawa diluaskan kuburnya bagi orang itu 70 depa, dan di dalamnya dipenuhi warna hijau. Maka kuburnya itu disebut dalam hadis Qatadah itu, dia kata apa? Diluaskan kuburnya. Kemudian
di dalamnya dipenuhi dengan warna hijau. Kau duduk sini, kau tidurlah setenang-tenangnya. Dan nampak dah pintu syurga. Kubur dah lapang, dah luas. Bukan kita tolong lapangkan tuan-tuan. Yang melapangkan pasal amalan dia, yang boleh dia boleh dapat menjawab soalan munkar nakir tadi ni, maka kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipenuhi dengan warna hijau. Ini disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi lagi, sedangkan bagi orang munafik dan orang kafir akan dikatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu, pengakuanmu terhadap orang ini, orang yang sama yang ditunjukkan. Dia akan menjawab, tidak tahu, aku mengakuinya sebagai orang-orang mengakuinya. Lalu dikatakan kepadanya, engkau tidak tahu dan tidak mengerti. Dia pun dipukul dengan palu yang terbuat dari besi, dan kerananya dia berteriak dengan teriakan didengar oleh segala sesuatu selain jin dan manusia. Tak dapat jawab pun macam mana orang lain kata lah. Maka dia dipalu oleh malaikat, kata Nabi SAW, sehingga suaranya didengar melainkan jin dan manusia. Kalau jin dengan manusia pun dengar, dengan jin manusia ni pun meninggal. Kemudian dituturkan lagi Rasulullah SAW kata, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Apabila seorang mukmin telah dimasukkan ke dalam kubur, akan datang kepada malaikat yang bertanya, apa yang telah engkau sembah dulu hidup atas dunia ini, sekian waktu, sekian masa, apa yang kau sembah waktu itu? Apa yang kau buat atas dunia ni? Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya, dia akan menjawab, aku menyembah Allah. Semua ini tuan-tuan, bukannya pasal dia ajar tak. Atas dunia ni dulu dia beriman ke tidak, sehingga kan dia boleh jawab di dalam kubur nanti tuan-tuan. Amalan yang kita lakukan atas muka bumi ini menentukan sama ada kita boleh jawab tak boleh jawab atas dunia ni tuan-tuan. Bukan pasal orang ajar, tak ada. Bukan pasal orang bagi tahu, tak. Pasal amalan sewaktu hidup atas muka bumi menjadikan dia orang yang beriman. Kemudian dia kata, ditanya lagi, jika Allah memberi petunjuk kepadanya, dia akan menjawab, aku menyembah Allah. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai orang ini, Muhammad ini? Dia akan menjawab, dia hamba Allah sekaligus Rasulullah. Ini jawapan yang akan diberikan oleh orang yang beriman. Jadi hidup atas dunia ni perlukan keimanan. Hidup atas dunia ni kena jaga supaya kita menjadi hamba yang beriman. Hamba yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jaminan Nabi, jaminan Allah. Andai kata dia benar-benar beriman, dia boleh jawab, tak bimbang dah. Balik masuk kubur, tak bimbang. Sebab dia boleh jawab. Kemudian setelah tidak ada lagi pertanyaan diajukan kepadanya, kemudian dia dibawa ke tempat tinggalnya di neraka dulu. Tengok ni, lalu dikatakan, inilah tempat tinggalmu di neraka, tetapi Allah melindungi dan menyayangimu hingga dia menggantikannya dengan tempat di syurga. Pasal kau orang beriman, kau boleh jawab. Tuhan kata, ni malaikat bawa, ni tempat, kalau kau tak dapat jawab tadi ni tempat engkau neraka. Tapi oleh kerana engkau orang beriman, boleh jawab pertanyaan itu, maka engkau ditempatkan oleh Allah Ta'ala di dalam syurga. Setelah itu berkata dia, biarkan kami pergi untuk memberitahu keluargaku. Lalu dikatakan kepadanya, tinggallah di sini. Aku nak cakap kat keluarga aku ni, nak balik boleh tak?
Kita nak balik jumpa keluarga, nak beritahu aku dah ada tempat dah kat syurga. Kan, kau berimanlah. Kan, kau jangan main-main. Kau beriman kalau nak jumpa aku juga. Ni bukan buat lagu tuan-tuan, ku tunggumu di pintu syurga kan. Yang nak menunggu pun belum tentu. Kan? Ku tunggumu di pintu syurga, dia kata yang nak menunggu pun belum tentu. Sedap dia katakan, nak tunggu kat pintu syurga tak? Syarat nak tunggu ada. Tuan-tuan, kan? Kita rasa nak balik, malaikat, boleh tak aku balik Zat? Nak buat apa? Nak bagi tahu keluarga aku lah kan. Kalau nak jumpa aku besok kat syurga, kau berimanlah, kau beramal. Apa kata malaikat? Dah. Duduk sini. Kau duduk, tinggal sini. Kau duduklah sini, rehat. Tak payah bagi tahu, duduk diam-diam sini. Kau adalah yang balik tuan-tuan kan, bagi tahu kehidupan dia kat dalam kubur ni. Rasa ramai yang beriman, ramai yang beramal soleh, penuh masjid surau ni kan? Tak ada kosong masjid surau dah kan? Tapi oleh kerana tuan-tuan, kita ni tuan-tuan tak tahu, kita ingat cerita bohong-bohong tu, tak kisah masjid dengan surau tu kan. Tambahlah hari-hari ni, sekarang ni tengah sibuk tuan-tuan, kita nak melawan Yahudi ni sekarang ni kan. Tapi masjid kosong, macam mana? Masjid tak penuh, surau tak penuh, macam mana nak lawan Yahudi kan? Saya baru ni kena marah lah kan, pasal tak pergi sama-sama menyokong perhimpunan Palestin ni. Saya kata tak pergi bukan berarti tak sokong enggak Palestin tu kan. Tapi cuba kita orang Islam ni ubah sikit lah. Dulu dah buat dah, saya kena bunuh pergi tunjuk perasaan. Tapi dah kena bunuh orang Palestin, tunjuk perasaan, berhimpun. Dia macam tu juga, tak ada pun dia berhenti pun. Beribu umat Islam kena bunuh kat Palestin, kita berhimpun kat Padang. Masjid tak benar juga, surau tak benar juga kan. Yang Nabi suruh lain, kita buat lain. Nabi suruh penuhkan masjid surau ni sembahyang berjemaah macam hari Jumaat. Kita bermunajat lah kan, berdoa, buat qut nazil lah, solat hajat. Kalau masjid surau seluruh dunia ni tuan-tuan penuh orang solat berjemaah macam hari Jumaat, confirm Yahudi mesti berhenti. Sebab takkanlah satu doa orang Islam berjuta ni dalam masjid ni tak diangkat oleh Allah. Takkanlah tak ada seorang wali Allah doanya diangkat. Kita minta tolongan Tuhan sebab kita nak lawan tak mampu. Kau orang Palestin bagi senapang bagi kita pun kita tak berani pegang. Anak Palestin lain, dia 3 tahun pegang senapang. Kita anak kita 3 tahun pegang handphone. Nak lawan. Dah sungguh ni tuan-tuan kan. Kan nak lawan Yahudi. Tuan-tuan nak lawan macam mana? Nak lawan bab boikot makanan, tak terlayan. Satu dunia makanan dia. Tuan-tuan kata Starbucks Yahudi punya. Tuan-tuan pergi Madinah, pintu 338, lorong 338 tu, situ sebelah tu ada Starbucks. Yahudi kata nak boikot apa, sebelah masjid engkau aku letak. Mana nak lawannya? Mana nak lawannya tuan-tuan? Bolehlah boikot 3 hari ni kan, seminggu, sebulan ni bolehlah. Lepas tu dia baginya makan free 3 hari turut-turut. McD percuma 3 hari sarapan pagi macam tak beratur gitu. Ni mana ji McD Yahudi hari ni free 3 hari. Jahanam kita berceruk. Jangan tuan-tuan, tak boleh lawan. Kita berhimpun ni nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu Amerika. Amerika ni tuan-tuan, dia sepupu dengan Netanyahu tu, sepupu. Kawan kerabat lah. Takkan nak suruh kawan kerabat dia berhenti, dia bagi senjata lagi ada. Nak minta tolong kat PBB, tu saudara kembar dia. Kita tak ada tempat mengadu melainkan pada Allah Ta'ala ya kita mengadu. Kita nak ngadu kat puak-puak tu adik-beradik dia. Baik kita ngadu dengan Tuhan. Tuhan kata aku yang boleh menghancurkan Yahudi ni. Lagikan tentera Abraha nak robohkan Kaabah, puak-puak burungnya pun habis.
musnah. Ini takat Yahudi yang tak bertanah merampas tanah orang. Sekali Tuhan bagi angin dia bersih Tel Aviv tu. Tapi kita tak nak. Kita berhimpun ke Padang ramai, ratus ribu. Kita pergi masjid 10 orang. Yang bermunajat, solat subuh, berdoa tak ramai. Yang kat Padang ramai. Tak jadi tu. Yahudi pasang satelit ni, tuan-tuan tahu ha? Dia pasang satelit. Tuan-tuan tahu. Tuan-tuan tengok GPS kan, tuan-tuan tengok Google Map tu, bukan dia tunjuk jalannya, bumbung rumah kita pun dia tahu warna apa. Saya selalu akalkan orang masjid kan, Ustaz tahu tak masjid ni? Bila dah petang tu saya tanya saya dah tengok Google, bumbung dia warna coklat ni. Oh ni bumbung surau ni yang warna coklat ni tuan ni. Oh, Ustaz dah sampai ke? Belum. Macam mana Ustaz tahu? Pasal saya tengok Yahudi punya kerja tu. Yahudi pantau seluruh dunia ni, masjid-masjid ni. Setelah dia tengok, oh kosong ni, boleh perang ni, boleh bunuh ni. Ada lah. Sebab Yahudi bukan buat baru ni. Yahudi buat puluh tahun sebelum ni dia dah buat propaganda tu. Macam mana nak jauhkan orang daripada masjid, macam mana nak jauhkan orang daripada Al-Quran, macam mana nak jauhkan orang Islam daripada berkasih sayang. Semua dia dah buat. Dia dah susun dulu. Orang Islam dah tak minat baca Quran, orang Islam dah tak minat pergi masjid, orang Islam dah tak ada kasih sayang, baru dia lawan. Dia tahu kalau orang Islam baca Quran, masjid penuh, kasih sayang kuat, tak dapat dia nak hancurkan Palestin ni. Tuan-tuan, kita heran kita menjerit tu. Ingat dia ada malu. Kita mengutuk sekeras-kerasnya kejaman Zionis. Ingat dia kan, Tuhan kutuk pun dia tak heran. Kita kutuk tak dia heran. Tuhan yang kutuk dalam Quran, dia tak heran lah. Kita mengutuk apa ada kat dia. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, baik kita misalnya berjemaah ramai-ramai, solat subuh berjemaah macam hari Jumaat, 5 waktu ni macam hari Jumaat, confirm Yahudi berhenti. Sebab bila mana Allah Ta'ala dengar perayuan kita ni sebagai orang Islam yang penuh masjid surau ni, minta Allah Ta'ala hancurkan Yahudi, satu saat Allah kata apa? Batu pun aku bagi dia bercakap, pokok pun aku bagi bercakap nanti kat Yahudi ni, biar dia ada akal sikit. Selagi kita tak buat, Tuhan kata kau sombong, kau tak nak minta tolong kat aku, kau nak minta tolong kat PBB, buatlah. Kau nak minta tolong kat Amerika, kau mintalah tolong. Sebab aku pun kau tak kisah pun, kata Tuhan. Yang minta kat aku pun tak ramai. Kan? Jadi tuan-tuan, biar betul ni tuan-tuan, sikitlah kita perbetulkan balik semula. Mari ajak orang Islam main solat berjemaah kat masjid surau, penuh masjid surau. InsyaAllah kita boleh menang dengan Yahudi ni. Selagi kita tak penuh masjid surau ni, kita tak boleh menang dengan dia. Harap nak boikot makanan je, tak jadi apa. Kan? Nak boikot Starbucks sebulan je, paling lama sebulan, tengah hangat ni tak minum lah. Lepas sebulan so, itulah kita tunggang. Tuan-tuan nak boikot makan minum, internet ni dia punya. Kau tak ada line satu hari lah tuan-tuan. Tuan-tuan line telefon satu hari tak ada, dia stopnya telefon tu. Tu internet tu kan, dia turunnya Swiss tu. Tuan-tuan tak ada line, meragau kita ni. Macam dia buat kat Gaza tu. Dia putuskan internet, jaringan internet di Gaza. Kita tak dapat maklumat kat Gaza. Tuan-tuan tu. Jadi tuan-tuan, kita banyakkan berdoa. Main masjid, main surau. Jangan terjerit-jerit. Main masjid, main doa, merayu dengan Tuhan. Kan? Kita merayu dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, kami dah tak mampu ya Allah nak lawan dia ni, melainkan pertolongan Kau ya Allah. Tolonglah kami ya Allah. Tengok Allah hantar tentera dia, silat-silat hantar ulat dia, hantar serangga je hantar kat sana.
kejap-kejap masuk telinga, kejap-kejap masuk telinga. Kan, terbang-terbang masuk telinga Yahudi. Kan? Habis. Kan? Tapi kalau takat kita je tak payahlah. Kan? Lepas-lepas tunjuk perasaan, selfie. Lepas tunjuk perasaan, apa benda kita pun tak tahu. Yahudi kata, tak adalah kau ni serabut. Kau buatlah apa pun. Kan? Tak ada apa. Lebih pada seronok. Kita duk nak sokong Palestin, kita duk kena bunuh, kita buat majlis, tengoklah gegar Baganza. Tapi kita sedih dengan Palestin, tapi kita seronok buat upacara Yahudi buat. Tentu ingat gegar Baganza tu siapa punya idea? Orang Islam punya? Mana ada? Yang kita buat tu semua dia punya idea Yahudi. Sampai bahasa pun tengok. Allahu Akbar. Tadi petang saya minum lah. Lepas minum tu ada satu kedai depan ni. Apa tu? Kedai depan sana tu lah. Duduk lah. Ada satu kelompok budak perempuan, budak-budak muda perempuan ni, budak-budak sekolah lah, duduk sebelah meja saya ni, sini. Dia lah 5-6 orang minum ABC. Dia punya bahasa, tuan-tuan, saya puas mandang dia tu. Babi tu sial. Saya kata lain macam kau punya bahasa ni. Ini perempuan ke siapa ni? Saya tengok, macam bahasa dia masa dia sembang-sembang tu, babi bodoh tu lah dia ni. Saya pun pusing, dek sekolah dia tengok saya, apa hal lawan tu ni tegur aku ni. Sekolah lain macam bahasa, babi, sial, bodoh semua tu. Sekolah macam tu tak, habis tu mana dapat? Dia tengok perempuan umur 14 tahun, 13. Allahu Akbar. Saya kata, lain macam budak sekarang ni. Itu kok silap-silap hari bulan tegur tu di babinya gitu. Cakap buat besar. Tadi yang petang tadi kat depan tu. Bukanlah petang, dua lebih juga, 1 lebih, 2 macam tu lah. 5-6 orang sambil minum ABC, duduk pegang telefon. Saya kata, lain macam dia ni kan, perkataan dia. Lepas tu saya dah tegur tu, dia senyap. Kau tak dia riuh, kuat pula dia cakap tu. Saya duduk sebelah, kuat pula dia. Saya tengok budak ni kecil je, aku tengok budak ni kan, aku cepuk kepala kau betul kan. Tapi kalau tempat saya kat sana, jenis-jenis itu saya bangun, saya tanya tu sekolah kan, ni bahasa tak boleh elok siapa mak ayah kamu? Memang saya tanya, memang dapat dia kalau dia menjawab, memang saya cepuk kepala dia. Tempat saya dia orang tahu ni kepala gila ustaz ni kan, dikira siapa ni kan. Tadi saya tegur elok lah kan. Kadang-kadang siapa punya budaya ni? Budaya mana ambil? Kalau tak ada budaya tu, tak diajar, tuan-tuan, macam mana kan? Kemudian kata Nabi SAW lagi, sementara apabila orang kafir dimasuk dalam kubur je, akan datang kepadanya malaikat, saya mengatakan, apa yang telah engkau sembah? Apa yang kau sembah kat orang kafir? Dia kata tak tahu. Kemudian dikatakan kepadanya, bagaimana pendapatmu mengenai orang ini? Dia jawab, aku berpendapat sebagaimana orang lain mengaku. Kata Nabi, para malaikat memukulnya yang terbuat daripada besi pada bahagian antara kedua telinganya, lalu dia berteriak dengan teriakan didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Mardawih. Tuan-tuan, ada beza orang kafir dengan orang mukmin kan? Kemudian disebut lagi, malaikat munkar dan nakir akan masuk dalam kubur seorang mayat.
Setelah mereka berdua menyuruhnya duduk, jika dia seorang mukmin, keduanya akan bertanya. Dia suruh duduk, tuan-tuan. Tuan-tuan janganlah imaginekan duduk tu macam mana. Macam mana nak duduk, kubur sempit kan. Kita pula mikir kan, macam mana nak duduk ni, kubur dah lah sempit kan. Saya kadang-kadang masuk ke jenazah dalam kubur, tuan-tuan tengok kan, terbayang tu macam mana malaikat nak masuk macam ni, dia bedal rapat ni, gila kan. Dah lah masuk dalam sempit kan, masuk muat-muat itu kalau bilik tepi. Kalau bilik tengah lain kan, dia ada dua, satu teraju, satu lahat kan. Saya kadang-kadang masuk ni, kadang-kadang ialah tengok yang lahat lah kan. Bila kita masuk kan, kadang masuk muat-muat kan, lepas tu tutup dengan papan pula. Tak terbayang, tuan-tuan, kita duduk dalam rumah dalam gelap pun rasa lemas, jangankan duduk dalam tu kan. Lepas tu buka pula muka, letak kat tanah. Terbayang, tuan-tuan, macam mana ngerinya duduk dalam tu. Saya pernah lah, tuan-tuan, sebab ada orang muda ni, dia kata apa, saya ustaz memang tak takut lah ustaz. Betul ke tak takut? Saya hati kering ustaz. Nak tengok hati kering tak kering, main ikut saya pergi kubur. Buat apa ustaz? Kita test duduk dalam lahat ni. Boleh ustaz? Boleh. Saya bawa dia masuk. Bila kubur dah siap semua, saya kata, masuk dulu. Kenapa ustaz? Nak test tengok muat tak? Masuk ustaz dia pun seronok masuk. Dia masuk seronok. Dia masuk, dia saya ambil papan, tutup papan. Dan tak sampai seminit, tuan-tuan, saya bagi rapat papan tu, tutup, lupa nak keluar. Tuan-tuan, itu boleh bergerak, tuan-tuan, ketuk pum. Saya buka papan, meloncat balik terus. Tuan-tuan, sebulan tak cakap, duduk suara punya. Saya nak main-main, tuan-tuan. Sebulan tak cakap, dia macam bodoh. Saya ingat dah sakit dia dah tau. Saya tengok dia diam je. Kalau tak, dia ni orang macam cakap itu pun takut ke apa kan. Semasuk dalam kubur tu, tak bercakap sebulan. Lepas sebulan baru tanya, kenapa kau tak nak cakap ustaz, dia kata tak pernah rasa macam tu kan. Asal hidup-hidup masuk, bukannya mati lagi, hidup. Tapi ustaz masuklah, dia dah suruh saya masuk. Saya kata, aku dah biasa masuk. Dah biasa tengok, dah biasa ukur. Azan dulu tu, nak azan.
Baik tuan, kita sambung sikit tuan. Kemudian kata Nabi SAW lagi, apabila Munkar Nakir akan masuk dalam kubur seorang mayat, setelah mereka berdua menyuruhnya duduk, dia akan, jika seorang mukmin, keduanya akan tanya, siapa Tuhanmu? Inilah yang tuan-tuan yang biasa diajar tu, ma rabbuka. Hadisnya marfu tuan-tuan. Dia kata, siapa Tuhan? Allah jawabnya, siapa nabimu? Tanya lebih lanjut, dia Muhammad. Siapa imammu? Al-Quran. Kemudian keduanya melapangkan kubur untuknya. Jika mayat itu seorang kafir, keduanya akan bertanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Dia memberi jawapan sama, tidak tahu. Siapa iman? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian dua malaikat memukulnya dengan satu kali dengan tongkat hingga kuburnya mengeluarkan api yang menyala-nyala. Mereka pun mempersempitkan kuburnya hingga tulang rusuknya, tulang rusuk dia tuan-tuan bercantum kedua-duanya. Tuan-tuan, ada dua peristiwa. Satu peristiwa bagi orang yang beriman, setelah dia menjawab soalan-soalan Munkar dan Nakir, fitnah kubur ini, maka dilapangkan kuburnya. Siapa yang tak dapat jawab, maka dipersempitkan kuburnya, tuan-tuan. Dua perkara yang disebut dalam hadis Ad-Dailami. Pertama, orang yang beriman dapat jawab soalan Munkar Nakir, akan diluaskan kuburnya, akan dilapangkan kuburnya. Keduanya, bagi orang yang kafir, yang ingkar, sekarang tak boleh sebutlah kafir ni, non-muslim lah sebut. Kita pun payah agak nak sebut, tak boleh sebut kafir, sebut non-muslim pun masalah kan, non-muslim. Tuhan kata, qul ya ayyuhal kafirun, kan, wahai orang kafir. Kita tak boleh sebut nak qul ya ayyuhal non-muslim lah. Dah tak boleh sebut, macam mana? Dan memang dia kafir, kita kena sebutlah kafir, takkanlah tak boleh sebut. Apalah kita ni susah sangat. Tak boleh sebut, kena jaga dia. Apa nak jaga, memang dia kafir. Macam tuan-tuan sebut babi lah, takkan nak sebut apa lagi? Ni menatang kaki 4, banyak. Itu dah memang namanya babi, khinzir. Babi lah tu, cuma khinzir Arab, babi Melayu. Saya dulu mula-mula baca kutubah, tuan-tuan, tak macam teks sekarang lah. Teks dulu ni kutubah, teks dia tak best, tuan-tuan. Mula-mula dulu punya teks lah, tempat saya lah, tajuk dia tak best. Tajuk dia, cintailah sungai kita. Tak ada kena-mengena. Benda lah tajuk cintailah sungai kita ni kan. Lepas tu, minggu sekali lagi, makanlah buah-buahan tempatan. Dah memang orang Malaysia pun nak makan lagi, pisang. Betik kan. Tajuk dulu tau. Lepas tu bila saya balik tahun 96 kan, bila saya baca kutubah macam tu, saya kata, nama bagilah tajuk kutubah best-best kan. Ini makan buah-buahan tempatan, orang kampung memang itu je makannya. Mana dia makan anggur macam tu. Lepas tu adalah panel penulis kutubah. Panel penulis kutubah ni kawan-kawan saya lah. Tajuk best-best sikit lah. Lepas tu dia gelungkan perkataan-perkataan tu. Antara yang saya tak boleh sebut masa tu baca kutubah, jangan sebut perkataan zalim. Dalam teks tu ada tulis zalim tau, tapi tak boleh sebut. Dia gulungkan dengan merah. Saya pergi tanya kawan-kawan ni, asal kau gulung ni? Yang ini Syekh, entah carilah perkataan apa pun, jangan sebut zalim. Pening gitu, apa benda nak aku sebut? Tidak boleh menganiaya. Tak boleh Syekh, itu zalim lah tu. Habis tu, yang tak tinggal aja, jaga sebut. Dah lah ayat tu gantung. Ada perkataan-perkataan tu. Sekarang dah berlaku balik lah. Tak boleh sebut kafir, tak boleh sebut itu, semua serabut lah ni. Kan dah memang perkataan dalam Quran kata kafir, kita nak kata apa? Kalau tak nak sebut kafir, beriman, selesai masalah. Kan? Ni kafir pun tak boleh sebut. Tapi kat masjid boleh lah kot. Tapi tak tahulah. Masjid surau saya tak tahulah kan. Tapi setakat ni saya sebut okey je orang surau masjid.
Orang masjid, orang surau, okey. Kadang-kadang orang yang tak pergi surau masjid tu yang KO. Dia masalah sikit kan. Jadi dia kata apa? Orang kafir kuburnya disempitkan. Maksud orang kafir ni apa? Orang yang engkar lah. Ya, engkar tuan-tuan. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis yang kedua. Panjang ni tuan-tuan. Hadisnya banyak tapi isyak dah masuk. Saya mengajar tak isyak je tuan-tuan. Isyak je saya berhenti kan. Saya tak suka lama-lama tuan-tuan. Kesian kat jemaah ni. Bukan saya kesian kat saya duduk sedap. Tuan-tuan lah duduk tak sedap. Duduk bersila macam ni. Oh, tuan-tuan. Kebas ada, krem ada. Mana boleh tuan-tuan. Dah berumur-umur mana boleh. Tapi Alhamdulillah lah. Kuliah hari-hari tak ada masalah kan. Cukup lah. Isyak je berhenti. Tak payah lama-lama. Kesian dekat orang jemaah. Kalau jemaah yang datang tu sihat-sihat belaka tak apa kan. Umur jemaah yang datang semua 21, 25 kan. Ini yang datang 75, 71. Ini kalau lambat sikit kaki keren. Itu pun sekarang nak angkat tu sekarang tu, nak urut dulu tu. Darah dah jalan. Dah lancar sikit. Tengok boleh tak bangkit? Boleh bangkit. Baru bangkit kan. Kalau tak dia duduk kan. Dulu bagi darah jalan kan. Dah tu memang itulah penyakit. Tak payah lama-lama. Macam adik tadilah jadi imam. Bagus dia jadi imam. Tengok baca pendek dalam masyarakat kan. Ini imam dah tahu makmum datang 75 81. Ayat dia baca juzuk menggigil ke waktu. Sekali tu macam senapan batang terang turun naik balik. Aku cakap tak kesian betul imam ni kan. Tapi tak nak ikut dia je imam nak macam mana? Ikut je lah. Walaupun dalam hati bercakap kan, bodoh tu lah imam ni. Malah imam ni panjang betul imam tak payah baca panjang lah. Semalam ada seorang mengadu daripada Negeri Sembilan. Imam suara dah tak keluar nak jadi imam gitu kan. Ini pun satu penyakit kan ni kan. Imam suara dah tak keluar. Dah tak dengar apa dia baca dah tak betul lah. Dia nak jadi imam ke? Sebab ada anak muda ni dia minta jadi imam kat masjid ni. Sebab memandangkan imam tu dah tak boleh baca, dah tak betul, dia minta lah. Tak nak dia lepaskan jawatan tu. Ini imam macam pelepah pisang macam ni. Dia nak kena potong baru turun. Berat so jadi bab macam ni. Tapi zaman saya ada lah 92 jadi imam. Umur 92. Tuan-tuan. Tu saya imam apa tak rasa. Imam pekak ada. Imam kursi roda ada. Tu. Bila saya tanya, tuan, tak ada ke yang muda lagi? Dia kata, saya boleh lagi. Aku cakap dalam hati, boleh apa kan? Dah kursi roda ni kan. Yang pekak kadang, saya pernah ikut tu saya tahu. Dia pekak macam mana nak betulkan dia? Subhanallah. Dia tak dengar. Subhanallah. Waduh. Dah pakai apa? Alat tu kan. Tengok, bagi yang muda-muda lah macam tadi adik tadi kan, jadi imam muda-muda kan. Barulah kita ni adik-adik ni pun tengok bila jadi imam kita nasihat dia jangan baca panjang-panjang acik tak sihat ni, kau baca pendek-pendek sudah. Kan? Baca yang acik boleh ikut Kau baca yang acik tak boleh ikut pun satu bab ke. Kau salah macam mana acik nak sambung? Walam dia nunggu makmum nyambung kan. Makmum tak sambung-sambung sebab tak jumpa ayat tu. Bukan tak jumpa, tak hafal. Apa nak sambung? Walam Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Akan senang. Terus baca panjang-panjang. Imam-imam ni jangan baca panjang-panjang. Saya suka imam-imam yang baca pendek kan. Kalau Inak Taina pun boleh buat 2 kali pun okey.
Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar. Rakaat kedua, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Yang tu confirm jemaah mesti ramai apa ni. Mana je? Surah Siwangso. Semua situ sekarang ni. Dia punya imam kelas U. Wan asri pun rakaat pertama, rakaat kedua. Ini. Baca pendek-pendek, nak panjang. Satu, kita tak faham bahasa Arab. Yang kedua, kita bukan sihat. Baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Allahu akbar. Kakak kedua contoh kan. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Confirm lepas ni jemaah penuh dari belakang. Mana saya? Surah pesan baca pendek. Doa pun Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu je doa dia. Settle. Ini panjang. Tak habis kita tak tahu ribu dah. Tak agak habis. Panjangnya doa. Apa yang kau minta? Aku pun tak faham apa yang kau minta. Bedek-bedek sudah. Bedek-bedek sudah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, mudah-mudahan tuan-tuan. Sebelum itu siapa berhajat untuk, saya dah buat pakej umrah tuan-tuan. Siapa berhajat untuk ikut saya lah pada bulan 2, 3 hari bulan 2. Tapi ini syarikatnya di Kuala Lumpur, di Selangor tuan. Siapa nak lah. Ini percuma speed train. Mana ada percuma, tak ada, bayar. Ni syarikat yang kata percuma. Saya tanya owner syarikat ni, saya kata, tuan punya train ke? Dah, tapi tu macam mana boleh percuma? Tak, dia tulis je percuma speed train. Jangan bohong. Dah masuk dalam pakej tu. Percuma 3 jam dari Mekah ke Madinah. Memang lah. Tapi tak dapat lah tengok beruk lagi kiri kanan. Kena. Saya bawa umrah, kadang-kadang kalau naik bas tuan-tuan kan, beruk. Betul orang fikir pula. Dia nanya saya, Ustaz, macam mana beruk ni makan? Yang tu kau tak fikir, tu Tuhan ada buat kerja. Kau tak fikir tu. Dipikir beruk tu naik atas batu macam nak makan. Kan? Dan sekarang naik kereta api lah, naik train. Lepas tu ziarah Mekah, Madinah, kota Taif. Dulu Taif bayar tuan 150, tak masuk dalam pakej. Sekarang dah bayar sekali 100. Tapi yang ini bagusnya 6 kali umrah percuma. 6 kali umrah percuma ni maksud dia apa? 3 kali memang dia bawa lah, Jaranah, Tan'im, Hudaybiyah. Ada 3 hari lagi tu percuma. Maksud percuma, Ustaz saya nak buat umrah lah malam ni, saya kena hantar ke miqat. Bayar tak? Tak bayar. Satu keluarga pergi, satu keluarga saya kena tanggung. Bukan saya tanggung, company tanggung lah. Setakat saya bawa daripada tahun 92 sampai hari ni, hanya ada satu keluarga je yang buat 6 kali umrah betul-betul. Daripada mana? Daripada Segamat Johor. Saya hantar dia. Sampai saya tanyalah, Cik, Cik hari-hari buat tak penat ke? Dia kata, Ustaz, sementara dapat datang ni, bukan dapat selalu Ustaz. Bayar pun mahal. Dia kata, jadi Cik buat lah, ajak anak-anak ni buat umrah. Hari-hari tuan, malam lah, tengah hari lah, saya hantar dia. Satu hari tu dia tanya saya tau. Bila saya hantar-hantar, dia tanya, Ustaz tak buat ke? Oh, gagap jawab. Aku nak jawab, orang tua ni tanya aku pula. Tapi bagus bini dia tu kan jawab. Dia kata, awak tak payahlah tanya Ustaz tu selalu datang kan, sedap sikit kan, dalam hati memang selalu, tapi tak nak buat. Cuma dalam hati, kita hantar je. Yalah, kita buat selalu datang 2 kali ya. Sekali untuk kita, sekali untuk badal umrah orang tua. Setelah datang lagi, sekali untuk kita, sekali badal untuk orang tua. Itu lah. Biasa saya buat 2 kali je.
Yang lain tu semua tawaf sunat. Ada dia pergi tanya ni, ustaz tak buat ke? Oh tu dia sibuk lawan tu ni, kau buat je lah kan. Kau dia tanya, kau dia kata, kalau saya nak bohong boleh je, saya buat. Acik buat dah dulu, saya buat tengah malam. Saya pergi miqat tengah malam. Acik dah tidur, saya pergi buat kan. Ni 6 kali percuma ni bagus. Yang ni, tapi saya pernah bawa sekali itulah. Satu keluarga ni dia buat 6 kali umrah. Anak beranak dia. Dia tak pergi shopping tu. Acik tak nak beli-beli ke? Dia kata, saya datang sini bukan nak membeli ustaz, saya nak buat umrah. Aku cakap, ayat kau makan dalam. makan dalam bu ayat. Bukan nak beli ustaz, nak ibadat kita dah. Oh sudah aku cakap. Orang sibuk ziarah dia tak pergi. Dia pergi tu pasal nak miqat dia. Orang kata, cik, ni kita buat ke Arafah. Ya dia kata. Dia tak turun tak apa semua, dia turun sampai Jaranah baru dia turun miqat. Belum pernah saya jumpa orang macam tu. Kebanyakannya pantang ziarah, semua turun. Bukan nak tengok sangat sejarah tu, nak tengok mana yang murah. Pergi Arafah ada inai tu, inai 1000 inai kan. Malaysia pun banyak tau. Kat sana pergi beli. Ustaz nak beli inai lah. Kak, inai kat Malaysia tu tak sama ustaz. Lain ke inai Malaysia dengan inai sini Dia tak merah ke? Dia merah lah, tapi ni Mekah punya ustaz. Aduh, aku cakap serambut korang ni kan. Beli tasbih kat sana, tasbih made in China, kat Maidin sini pun berlambak, kat situ yang kau beli. Tasbih Maidin nak bagi orang ustaz. Dah kau belilah tasbih Maidin siap-siap banyak-banyak. Satu bandel bolang plastik kecil-kecil tu standby kat rumah. Nanti balik mesti orang datang ziarah. Dah balik umrah, dah sehat. Lepas tu kita bagi dia tasbih. Alhamdulillah dapat tasbih Mekah. Itu kau yang cakap, bukan aku. Tasbih itu sama. Yang dia hantar kat Maidin dengan sini tu sama. Mana ada beza? Ni tak ada beza, sama. Yang ni tuan-tuan siapa nak pergilah. Makan nasi mandi tu biasalah, set bagasi, kain ihram, ini telekung dia bagi percuma ni. Cenderati. Cuma pakej ni saya suka bawa. Pasal apa? Pakej ni tak penat. Sebab dia sampai Jeddah, tidur di Jeddah semalam. Dia turun di Jeddah kan. Biasa orang turun di Jeddah, naik bas terus pergi Mekah atau pergi Madinah atau pergi Taif. Dia dah. Yang tu penat, duduk dalam kapal terbang 1 bab 9 jam. Kematu punggung dia buat kan. Lepas tu turun-turun naiklah bas sejam lebih lagi. Nak pergi lepas tu sampai-sampai belum dapat rehat, baru sejam 2 dah buat umrah pula. Penat. Ni dah. Yang ini dia tidur sampai Jeddah, tidur lu semalam kat Jeddah. Rehat lu, makan kenyang-kenyang, tidur lu, pagi besok baru pergi Taif. Daripada Taif, ziarah Taif semua siap, makan nasi mandi siap, baru bawa ke manazil miqat. Dan miqat baru bawa pergi balik Mekah buat umrah. Dia tak penat sangat lah. Saya suka bawa ni. Saya tak suka bawa yang jenis direct pergi, tak ada rehat. Kita bukan robot. Lainlah kalau kita duduk business class. Kalau kita duduk first class, bolehlah gagah. Business class kan, tidur terlentang menangkup, semua okey. Ini nak menyanda pun, tidur pun tak selesa. Lepas tu beratur lagi kat immigration. Penat-penat, lepas tu terus buat umrah. Oh, penat kan. Siapa nak, bolehlah telefon saya, ambil players kat saya. Package ni 8,990 per pack, 9,000 lah. Nak murah ada 4,500 punya package, tapi sampai ke LA je. Lepas tu pada-padai ada package umrah 4,500 pun ada orang ikut. Tu yang sampai ke LA tu. Itu tak sampai-sampai orang yang bawa tu. Kawan saya kena, tu saya tahu. Kawan saya kena. Hari tu ni bulan 1 saya nak bawa dia. Nak ikut, jom saya pergi bulan 1. Saya kata, tak, saya dapat package murah ni. Berapa? 4,500. Cakap, tiket 4,000, ground 500. Biar betul kau.
Oh ni murah, package paling murah, aku ikut dia. Okeylah. Saya dah balik umrah, tak pergi lagi. Saya tak pergi lagi. Tunda bulan 2. Lepas bulan 2 tak pergi lagi. Bulan puasa tak pergi. Lepas puasa buat kenduri siap. Dah buat kenduri tak ada pergi. Sampai lah ni tak pergi. Hari tu dia balik kampung. Dia botakkan kepala. Dia tak balik, dia duduk kampung 2 minggu duduk. Betul balik kampung. Saya jumpa dia. Dah pergi umrah dah. Mana dia kata balik kampung. Sebab dah kenduri, malu orang tak pergi. Itu botak kepala dah pergi. Balik. Yang syok dia balik ke rumah dia pakai jubah tu. Kawan berhati-hati kat dia dah pergi umrah. Dia belum pergi lagi. Dia balik kampung itu. 4,500. Tuan-tuan, hari ni package hari ni mesti 7,000 ke atas baru selamat. Kalau 6,000 tu sendiri mau ingatlah, ada 2 pilihan. Satu, hotelnya 9 km naik bas lah. Jadi tuan-tuan siapa nak boleh hubungi saya. Dan juga siapa nak minyak wangi, saya ada bawa minyak wangi Raudah balik. Minyak wangi Raudah dan juga kasturi kijam. Siapa berhajat, harga dia RM10 sebotol. Saya berhajat lah, ini Raudah Madinah. Ni minyak tau, ni bukan air. Tuan-tuan je pakai air. Ni minyak wangi Raudah adalah kereta saya. Dan juga kasturi lah. Siapa berhajat boleh dapatkan insyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir الحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.